Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Titah terkini ya daripada Sultan Perak apabila Baginda menyatakan kebimbangan ya berkaitan dengan situasi yang berlaku di dalam negara kita. Ya, saya boleh katakan sebab ini disebabkan oleh adanya ajaran-ajaran sesat yang dilakukan. Jadi titah Sultan Perak ini bertitah supaya perkara ini harus dibendung segera, sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin membacakan kenyataan ataupun titah keseluruhan daripada Sultan Perak ini, yang mana Baginda menyatakan bahawa bendung api perkauman itu Sultan Perak bertitah bendung api perkauman daripada merebak. Ini antara kekhawatiran dan juga kebimbangan ya daripada Sultan Perak. Jadi kalau kita melihat kenyataan ini bahawa Sultan Perak, Sultan Nasruddin Muhyiddin Shah menganggap kejadian melempar bom petrol ke dalam sebuah kedai serbaneka di negeri itu sebagai satu petanda yang amat membimbangkan. Baginda menitahkan insiden itu diberikan perhatian serius melalui tindakan tegas agar api perkauman segera dibendung daripada merebak lebih luas. Baginda menitahkan perkara itu melalui kenyataan orang kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin yang dikeluarkan pejabat Dewan Negara Perak Istana Kinta. Baginda mempercayai majoriti rakyat Malaysia bersikap rasional, moderat dan mengutamakan hubungan harmoni dan keamanan. Baginda memberikan jaminan untuk memberikan naungan dan lindungan kepada setiap rakyat Malaysia sebagai kaum dan agama secara adil dan saksama agar dapat terus hidup dalam rukun dan damai, katanya. Kenyataan itu berkata Sultan Nazrin telah disembah maklum oleh polis tentang kejadian melempar bom petrol di dalam kedai serbaneka KK Supermart Bidor Perak pada 26 Mac, iaitu pada hari pemilik kedai tersebut dikenakan pertuduhan berkaitan penjualan stokin berkalimah Allah di Shah Alam, Selangor. Jadi terdahulu kenyataan tersebut menyatakan Sultan Perak khawatir perbuatan tidak beretika pihak tertentu yang mengeluarkan kenyataan berunsur perkauman dengan mengaitkan secara luar konteks itulah yang menzahirkan atas nama Raja Muda Perak dalam satu persidangan pendidikan kira-kira 19 tahun yang lalu. Baginda bertitah perbuatan menangguh di air keruh yang tidak bertanggungjawab membawa kesan langsung yang boleh menjejaskan ketentraman awam di negara ini. Dalam tulisan di atas nama amanah membina negara, kenyataan berunsur perkauman yang dikaitkan dengan konteks salah melibatkan petikan Raja Muda pada Kongres Pendidikan Melayu kedua di Kuala Lumpur pada 27 Mac 2005. Sepanjang titah, Baginda tidak pernah sama sekali mengaitkan dan menzahirkan ungkapan terhadap mana-mana kaum di negara ini dipercaya ketika ini yang mau menghidupkan bara perkauman dan keagamaan hingga ke peringkat mengaitkan secara luar konteks titah yang dizahirkan oleh Raja Nazrin Shah pada 2005, ujarnya. Kata kenyataan itu satu laporan polis telah pun dibuat oleh pejabat Sultan Perak pada 28 Mac lalu bagi melindungi Baginda daripada diseret dan dicemari oleh mana-mana pihak yang memenuhi agenda tersurat dan tersirat mereka. Itu antara kita daripada Sultan Perak sebenarnya, sahabat semua. Ya, bukan saja kerana apa yang sedang berlaku ini, tetapi sehinggakan ya satu ketika dahulu titah Baginda Sultan Perak ini disalah erti, disalah konteks ya, di pengertiannya dibuat semula video sebagai untuk menghasut, menyemai kebencian dan sebagainya. Jadi amat-amat mengejutkan kita. Jadi kita harap ya seperti mana yang dinyatakan pihak istana telah pun membuat laporan polis terhadap perkara itu. Semoga dalang yang menggunakan pakai video itu dengan menyalahgunakan maksudnya dikenakan tindakan yang sewajarnya. Alright, sebelum saya akhiri sahabat semua, hari ini sekali lagi Perdana Menteri kita menyeru ya Israel turut suruh Israel turut resolusi gencatan senjata. Perdana Menteri ya gesan Perdana Menteri kepada Amerika Syarikat. Itulah sahabat-sahabat semua, sehingga ke hari ini Perdana Menteri tidak pernah berhenti-henti ya untuk memperjuangkan hak asasi kemanusiaan yang berlaku ya di Gaza Palestin ini. Jadi sahabat semua, saya ingin membacakan kenyataan terkini daripada Datuk Seri ini yang sepetik daripada Harapan Daily menyatakan dalam menyatakan sokongan penuh kepada resolusi
2728 yang diputuskan oleh Majlis Keselamatan PBB, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut memberikan tekanan kepada Amerika Syarikat agar negara sekutunya Israel menuruti resolusi gencatan tersebut. Ya, Amerika Serikat perlu menekankan kepada sekutunya agar menghormati kemohonan masyarakat antarabangsa menuruti gencatan senjata dan membenarkan bantuan kecemasan besar-besaran di negara itu. Beliau turut menyatakan sokongan penuh kerajaan dan rakyat Malaysia kepada resolusi 2728 yang memutuskan gencatan senjata segera di Gaza, termasuk pembebasan tawanan dan penghantaran bantuan kemanusiaan. Dalam bulan Ramadan ini adalah bulan untuk renungan, untuk memperkuatkan keimanan dan pulang kepada sanak saudara. Resolusi ini perlu diperkuat kuasakan hari ini, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan. Kita perlu membantu rakyat Gaza dari penderitaan yang mereka alami selama 6 bulan, katanya. Itu dia sahabat semua. Ya, antara kenyataan yang begitu mantap ya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, agar ya gencatan senjata yang telah dipersetujui di PBB itu dihormati ya oleh rakan sekutu Israel, yaitu Amerika Syarikat. Jadi kita berharap sahabat-sahabat semua ya perkara ini dapat dilaksanakan ya untuk menjaga ya khususnya keharmonian ya, melepaskan, membebaskan ya rakyat yang dizalimi sebegitu rupa. Alright. So, sampai sini saja, tapi satu lagi sahabat semua menarik ya untuk saya kongsikan apa sudah berlaku sebenarnya sehingga 7 ditahan kes pergaduhan di Bazar Ramadan. Ini antara perkara yang menarik ya untuk kita kongsikan. Jadi untuk mengetahuinya, mari kita baca kenyataan media ini yang sepetik daripada Malaysia Kini menyatakan polis telah menahan 4 lelaki dan 3 perempuan berhubung pergaduhan di sebuah bazar Ramadan, Petaling Jaya. Polis turut merampas sebuah kerusi plastik dan sebatang foklok pengunci kenderaan untuk menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Sarul Nizam Jafar Ismail dalam kenyataan kesemua suspek yang ditahan telah dibawa ke Mahkamah Majistret Petaling Jaya dan dipohon tahanan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah sehingga 29 Mac esok. Kes disiasat di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan memiliki senjata maut dalam rusuhan yang boleh membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali, katanya sambil menambah suspek berusia antara 20 hingga 40-an. Menurut Selangor TV, Syarul Nizam berkata salah faham tercetus antara lelaki yang merupakan peniaga popia dan seorang perempuan yang menjual air tembikai. Lelaki itu dikatakan tidak berpuas hati terhadap perempuan itu yang didakwa memasuki tapak perniagaannya. Lelaki itu kemudian didakwa menyerang perempuan itu dengan batang besi sehingga tercetus kekecohan. Walaupun kedua-duanya berhasrat untuk menamatkan pergaduhan secara aman, anak kepada lelaki itu kemudian didakwa menyerang seorang ahli keluarga perempuan itu. Sementara itu, Sarwin berkata berdasarkan rekod lalu polis mendapati seorang suspek ada rekod melibatkan kesalahan dada. Seorang suspek ada 2 rekod melibatkan kesalahan dada dan 1 melibatkan rekod kesalahan jenayah. Seorang suspek ada 2 rekod melibatkan kesalahan dada. Seorang lagi suspek ada 3 rekod melibatkan kesalahan dada atau rekod melibatkan kesalahan jenayah. Sarul Nizam juga meminta mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkenan tersebut untuk menghubungi bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. Itu antara kenyataan daripada polis ya dan juga kenyataan media. Amat mengejutkan, tapi kita harap ya perkara ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Jadi anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.